Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Krisis rasuah adun dekat negeri Sabah. Si pemberi maklumat telah utus surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Adun Sabah pergi salahkan AI dan anak papa yang seketul ini bila lagi nak minta maaf dekat negeri Kedah. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak gayanya kisah berkenaan dengan skandal rasuah adun di negeri Sabah yang tengah menggegarkan negara pada ketika ini telah masuk satu plot twist yang boleh saya katakan agak menakjubkan jugalah. Tetapi sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin membawakan anda menonton satu video yang telah dirakamkan lebih kurang dalam sehari dua lepas kot oleh seorang anak papa yang sangat-sangat tersohor. Di mana dalam video ini, terang-terangan dia cuba untuk menuduh negeri lain. Tak ingat dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Jemput tonton. Guys, cerita panas guys. Korang tahu tak, sekurang-kurangnya 8 rakaman video mengaitkan beberapa adun yang berbincang berkenaan dengan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit sebagai balasan mendapatkan projek di sebuah negeri di utara, kata dia, dan rakaman itu dibuat pada awal tahun ini. Ia melibatkan seorang ahli perniagaan yang telah memberi rasuah kepada beberapa adun ini untuk mendapatkan projek kerajaan negeri. Namun, walaupun adun-adun mereka itu di negeri itu telah menerima rasuahnya, kerajaan negeri telah membatalkan lesen projek tersebut. Jadi dia ingat orang ni kosong kot, tak rekod kot, takkan pergi takkan pergi adu kot kan, disebabkan projek sudah dibatalkan. Ahli perniagaan itu menuntut kembalilah duitnya daripada adun-adun tersebut. Dan beberapa adun itu pun telah mengaku telah menggunakan wang rasuah tersebut. Jadi transaksi rasuah ratusan ribu ringgit itu dibuat secara tunai, dibuat di pejabat adun negeri tersebut. Kesimpulannya, rupa-rupanya tak bersih. Kotor juga dengan rasuah. Sekian berita hari ini. Sekarang ini, Wan Nur Mulyani Wan Mansur ataupun Mak Bedak Cik Yani ini memang terang-terangan cuba untuk imply betapa kes skandal rasuah adun ini berlaku dekat negeri utara, berlaku dekat negeri Walaon. Tetapi sekarang ini kita semua tahu, terbukti benda ini berlaku dekat negeri Sabah, bukan dekat negeri Walaon. Jadi kepada Mak Bedak, bila lagi anda hendak minta maaf kepada Sanusi, minta maaf kepada adun-adun di negeri Kedah, minta maaf kepada rakyat Kedah itu sendiri kerana telah menuduh yang bukan-bukan. Tapi tak tahulah, andai kata kalau mungkin anda ini mempunyai kulit yang tebal seperti kulit 8481, saya pun tak pasti. Tapi andai kata kalau anda masih ada iman, kalau anda masih ada perasaan malu pada Allah Ta'ala, maka minta maaflah cepat-cepat dekat Sanusi, dekat negeri Kedah dan sebagainya, ya. Tapi tak tahulah, kod anda kata, saya tak sebernegeri, saya tak sebernama sebagainya kan. Tak boleh buat apalah. Tapi, yelah, walaupun orang tak tahu, walaupun anda tak sebernama dan sebagainya, jangan lupa, Allah Maha Memahati, kiri kanan malaikat sentiasa mencatat tanpa gagal. Ingat benda tu. So sekarang kita balik pada kisah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam mana yang kita tahu, si pemberi maklumat yang telah mendedahkan berkenaan dengan skandal rasuah adun dekat Sabah itu memang sedaya upaya cuba untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri beliau. Dan seperti mana yang telah saya sebutkan semalam, ramai yang mengatakan bahawa si pemberi maklumat ini berkemungkinan besar merupakan pemberi rasuah. Dan beliau cuba untuk mendapatkan perlindungan bagi memastikan yang beliau tidak didakwa kerana terlibat dalam skandal ini. Wallahualam bisawab, saya tak pasti macam mana keadaannya. Tetapi beliau cuba untuk mendapatkan perlindungan dari SPRM. Bila tak dapat, cuba untuk mendapatkan perlindungan dari Perdana Menteri. Dan sekarang ini, beliau seperti mana telah saya sebutkan semalam, cuba untuk mendapatkan perlindungan dari Yang di-Pertuan Agong. Dan demi untuk mendapatkan perlindungan Yang di-Pertuan Agong itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau telah mengutuskan satu surat terbuka
kepada Yang di-Pertuan Agong menceritakan tentang apakah yang berlaku secara terperinci. Dan dalam masa yang sama, beliau kata beliau cuba untuk mendapatkan perlindungan Yang di-Pertuan Agong, minta agar Agong masuk campur kerana beliau yakin betapa Sultan Ibrahim Yang di-Pertuan Agong ini merupakan seorang yang mempunyai iltizam yang kuat untuk memerangi rasuah dan juga penyelewengan. Seperti mana yang pernah dititahkan oleh baginda ketika awal-awal baginda ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong tahun lepas. Jadinya, si pemberi maklumat ini mengharapkan agar Agong masuk campur dan seterusnya memastikan mereka yang melakukan kesalahan menerima rasuah itu akan dihadapkan ke muka pengadilan. Tetapi bak kata Haji Jinor, kalau boleh jangan hadapkan mereka yang terima rasuah saja. Hadap sekali mereka yang memberikan rasuah. Dan sekarang kita tunggu dan lihatlah apa yang bakal berlaku. Dan anda kata kalau perkara ini drag sampailah ke PRN Sabah, maka memang nayak lah. Nayak untuk semua pihak. Nayak untuk GRS, nayak untuk warisan, nayak juga untuk Kerajaan Perpaduan Madani dan juga UMNO Sabah itu sendiri. Dan yang paling nayak sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastilah rakyat Sabah yang kini menanggung akibatnya. Tetapi itulah, dalam pada benda ini tengah unravel satu persatu kan, tiba-tiba pula datang Adun Sindumin, iaitu Yusof Yaakob yang menyalahkan AI. Beliau kata video itu diyakini dibuat menggunakan AI, Artificial Intelligence. Beliau kata saya nak percaya video itu pun tak boleh sebenarnya sebab ialah zaman sekarang ini AI boleh buat macam-macam. Cumanya saya tak nak komen lebih-lebih, kata Yusof Yaakob, sebab anda kata kalau saya lagi banyak bercakap, lagi banyak benda yang tak cantik akan muncul. Jadi saya just nak mendiam diri dan kita serahkan kepada SPRM untuk melakukan siasatan. Tetapi beliau kata video itu berkemungkinannya video AI. Mungkin video yang telah direka cipta, yang telah dibuat-buat dan video itu tak betul. AI juga yang salah. Luar biasa betul masalahnya kan. Tetapi itulah, andai kata kalau video itu video AI, takkanlah ianya boleh mendorong si pemberi maklumat itu sampai mengutuskan surat terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong. Baik, surat terbuka yang diutuskan ini bukan dokumen sulit. Ianya surat terbuka, open to all. Sesiapa sahaja boleh baca. Dia tak directly bagi dekat Yang di-Pertuan Agong dan tak ada tanda sulit dan sebagainya. Ini surat terbuka, diterbitkan secara terbuka dan sesiapa sahaja boleh baca, tak ada masalah. Jadi anda tak perlu risau, kod-kodlah benda ini masuk bawah OSA ke apa-apa ke. Tak, dia tak masuk bawah OSA. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nampak gayanya drama skandal rasuah adun dekat Sabah ini makin lama makin menarik untuk kita perhatikan. Dan seperti mana yang telah saya sebutkan dalam video saya semalam, saya mengharapkan agar SPRM at least boleh berikan perlindungan sementara kepada si pemberi maklumat, perlindungan dari segi keselamatan dan juga dari segi tidak akan berlaku khianat dan sebagainya terhadap beliau. Tetapi anda kata kalau si pemberi maklumat itu patut disiasat juga, mungkin kerana beliau telah memberikan rasuah dan sebagainya, maka jalankanlah siasatan. Kita nak kalau boleh kisah yang menggegarkan Sabah ini diselesaikan secepat yang mungkin. Di saat negara kita ini makin lama makin kehilangan pelaburan luar, makin lama makin kurang ekspor, makin lama kita punya image makin terjejas dan sebagainya. Kita tak nak skandal yang besar seperti mana yang berlaku ini menjejaskan lagi reputasi negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita harapkan kerajaan juga bertindak secara swift berkenaan dengan hal ini. Jangan tangguh-tangguh lagi. Saya bukan apa. Andai kata kalau benda ini berlaku dekat negeri pembangkang lah, terutamanya Kedah ke kan, pastinya tindakan yang akan diambil oleh kerajaan secepat kilat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita tak naklah kalau benda itu berlaku dekat negeri yang berada di bawah Kerajaan Perpaduan Madani, dilambat-lambatkan atau didiamkan ataupun diterhegeh-hegehkan macam itu saja. Tetapi nak buat macam mana? Ini kerajaan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka boleh buat apa saja. Nak siasat cepat ke, nak siasat lambat ke, tak siasat langsung pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka boleh buat sesuka hati mereka. Betul tak Sani Hamzan? Hey.
Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.